Forza bola bola, it's time for the celebrate and enter for the love of the game. In the name of insane fanatics of the world's most beautiful, the pinnacle of passion, international. Legends of sadness and joy, memories of pure poetry. The gift that deployed, hysterical obsession, extreme drastic madness, historical greatness, ultra super famous. Selamat datang ke rancangan Liga 1 MCC. Kini Liga bawah 12 tahun telah pun masuk minggu keempat. Walaupun cuaca pada masa sekarang kurang baik, tetapi ia tidak mematahkan semangat pemain-pemain muda ini untuk terus bersaing. Ini adalah kerana setiap perlawanan yang telah berlangsung dari minggu ke minggu semakin penting dan semakin mencabar. Setiap kemenangan, setiap gol yang dijaringkan adalah penting bagi setiap pasukan. Terlebih dahulu, kita akan melihat carta kedudukan pada minggu ketiga untuk kedua-dua division. PKNS FC kini mendahului Liga Division 1 dengan 18 mata penuh. Soccer Kids MBSA hanya 2 mata di belakang di tangga kedua. Bahagian bawah Liga pula melihat perbezaan 4 mata sahaja dari tempat ke-12 dan ke-16. Division 2 pula melihat Sungai Binjai FC dan Eagle Premier mempamerkan aksi yang terbaik untuk melonjak naik 3 anak tangga sekaligus menduduki kedudukan pertama dan kedua. KB Bakat Muda Ulu Kelang dan Lestari Junior FC masih di bahagian bawah Liga Division 2, tetapi masih ada peluang lagi untuk mereka menang dalam perlawanan yang akan datang. Inilah perlawanan-perlawanan yang dimainkan untuk minggu keempat. Mari kita tengok aksi-aksi dalam sorotan minggu ini. Kita mulakan dengan Division 1.
sekarang, tiba masanya untuk kita menyaksikan perlawanan pilihan minggu ini antara Gen Pro dan Fireball Academy. Irwan Shah pengulasnya. Perlawanan antara Gen Pro dan Fireball Academy kini bermula. Tandukan dari bola tinggi. Hantaran yang terlalu kuat. Berjaya dirampas oleh Gen Pro dan kini Gen Pro pula menyerang. Satu cubaan yang bagus. Fireball mendapat bola. Syarifuddin. Rembatannya sungguh kencang. Fireball masih mengawal bola. Disekap pertahanan Gen Pro dan bola ditendang jauh akhirnya. Rizal menyerang di sebelah kanan. Hantaran cantik ditanduk. Hafiz membuat tandukan terkena palang. Referee telah memberikan gol kepada Gen Pro. Hafiz mendapatkan gol pertama dalam minit kedua. Kita lihat sama ada bola telah melepasi garisan gol atau tidak. Ya, jelas sekali bola telah melepasi garisan itu. 1-0 untuk Gen Pro. Tendangan jauh. Kawal rapi oleh Hafiz. Gen Pro menyerang di sayap kiri pula. Hantaran lintang tapi tidak sampai ke penyerang. Pertahanan yang sungguh bagus. Giliran Fireball pula untuk membuat serangan. Hantaran lintang tapi kerja mudah untuk Pak Izrul. Lambungan dari Hafiz. Patahkan oleh Amirul dan dibuang oleh Syami Aiman. Oh, apakah yang terjadi di situ? Gol kedua untuk Gen Pro. Hafiz sekali lagi. Cantik sekali. Hafiz menendang bola sekurang-kurangnya dari garisan tengah padang. Alim, penjaga gol Fireball, tertipu dengan percubaan itu. Gen Pro 2, Fireball Academy 0. Hantaran Syami disekap pertahanan. Itu saja untuk separuh masa pertama. Gen Pro menguasai perlawanan dengan 2 gol berbalas kosong. Separuh masa kedua bermula. Wah, satu cubaan menarik dari Hafiz. Mungkin dia ingin mencari hat-trick. Bola gagal dikawal oleh kedua-dua belah pihak. Kini peluang untuk Iqbal ke arah gol. Berjaya diselamatkan dengan kemas oleh Alim Al-Amri. Gen Pro menang perlawanan ini 2-0 dengan hasil 2 jaringan Hafiz. Inilah keputusan perlawanan-perlawanan yang lain. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi aksi-aksi dari Division 2 selepas ini. Selamat kembali ke sorotan Liga 1MCC. Disiplin adalah satu perkara yang wajib dimiliki oleh setiap pemain bola sepak. Dalam sukan ini, seseorang itu haruslah mempunyai tahap disiplin yang tinggi untuk menjadi pemain yang handal dan beretika dari segi mental dan fizikal. Boleh dikatakan juga, disiplin bukan sahaja amat penting dalam bidang sukan, tetapi juga dalam segala jua yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah, sekarang kita fokus kepada Division 2 pula. Inilah perlawanan-perlawanan bagi minggu keempat. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam sorotan-sorotan Division 2.
Siapakah pemenang perlawanan pilihan Division 2 minggu ini antara KB Anak Kalumpang dan KB Remaja Harimau Kelang? Irwan Shah pengulasnya. Sepak mula oleh Harimau Kelang. Satu kesilapan memberi peluang kepada Anak Kalumpang untuk buat serangan pertama. Dibuang jauh oleh pertahanan Harimau. Tandukannya lemah oleh Adam tapi tidak menjadi masalah untuknya. Harimau Kelang kini menyerang di sayap kiri. Oh, agak nakal di situ saukan kaki dari Dani Haziq. Ilhan membawa bola, buat hantaran tinggi mencari Zafri. Adakah Zafri dapat menjaringkan gol dan itu dia gol dari Zafri. Zafri dengan tenangnya menolak bola masuk ke dalam gol, memberikan Anak Kalumpang gol pertama mendahului Harimau Kelang. Pertahanan Harimau hampir-hampir dapat menyelamatkan keadaan tetapi tidak sempat. Anak Kalumpang nampaknya ada peluang untuk menyerang. Tapi disekat oleh pertahanan yang bagus dari Syami. Syami ke Fahmi. Oh, tapi sentuhan yang kurang rapi oleh Fahmi. Kerja senang untuk menjaga gol. Ilhan membawa bola di sayap kiri. Dua orang menjaga Ilhan. Bola terus sampai ke Ashraf. Wow, satu cubaan yang sangat cantik. Betul-betul di sudut kanan gol. Jaringan yang tidak diduga dari sudut yang sangat sukar. 2-0 kepada Anak Kalumpang. Dua jaringan yang sangat istimewa. Izzat agak terkejut dan tak bersedia untuk cubaan Ashraf. Daniel mengambil sepakan percuma untuk Harimau Kelang. Disekat oleh pertahanan. Itu dia whistle penamat untuk separuh masa pertama. Dah bermulanya separuh masa kedua. Zul Hakimi menyerang. Bola dirampas balik oleh Abu. Sepakan sudut untuk Anak Kalumpang. Zafri membuat cubaan dan itu dia gol oleh Zafri. Nampaknya sentuhan Zafri hari ini umpama sentuhan ajaib. Walaupun pertahanan menjaga di garisan gol tapi masih gagal untuk menanduk bola itu keluar. Harimau Kelang pula membuat serangan. Satu cubaan yang kurang kemas. Agak kelang kabut di situ. Bola terlepas kepada Harimau. Harimau membuat percubaan. Tidak masuk. Sepakan gol untuk Anak Kalumpang. Hantaran pendek. Oh, kesilapan di pertahanan. Harimau mendapat peluang. Satu percubaan dan itu dia gol untuk Harimau Kelang. Fahmi meraihkan gol dengan sungguh bergaya. Anak Kalumpang dihukum atas kesilapan mereka sendiri. Anak Kalumpang 3, Harimau Kelang 1. Itulah dia whistle penamat dan kesudahannya KB Anak Kalumpang 3 dan KB Remaja Harimau Kelang 1. Inilah keputusan perlawanan-perlawanan yang lain. Sekarang masanya untuk menguji ilmu pengetahuan anda semua dalam Trivia Bola. Nantikan jawapannya apabila kita kembali selepas ini. Selamat kembali. Dapatkah anda menjawab soalan yang kami tanya tadi? Jawapan yang tepat adalah tiba masanya kita belajar dengan Coach Jamie teknik menyerang 1 lawan 1. Hi guys and welcome back with me Coach Jamie from 1MCC. Now this week we're going to be looking at 1v1 attacking.
we've got 3 skills that we're going to look at, and they're known to be used by players such as Lionel Messi, Cristiano Ronaldo and Luis Suarez. Now in my background you can see Coach Reece here. He's going to help me and we're going to demonstrate the skills that we need to use to beat a defender, enable us to go and score a goal or cross the ball or even set up our teammate to score a goal. Okay, so let's go and have a look what we've got. Okay, we're going to go off to Coach Reece now, who's going to show us the 3 techniques that we're going to try and perform, okay? The first one we have is a body feint, just like Lionel Messi, what he does in his games. The second one we're going to look at is a Ronaldo step over. And our last one is a rollover, just like Luis Suarez when he performs and plays for Liverpool. All right, so we're going to go to Coach Reece now, and we're going to see if we can perfect those techniques and give you some key points that you need to learn. All right, okay, Coach Reece, what I'm going to do is, so the first one, I want you to walk up, and we want you to show you to do a body feint, just like Messi. The second mannequin we've got here, we're going to go and do a Cristiano Ronaldo step over. And the last one we're going to do is a rollover by Luis Suarez, and then to finish, I just want you to come back down and we'll go again. Okay, so when you're ready. Brilliant, so up we go. Good and fantastic, good, and go again. Brilliant. Little rollover, good, and start again. Brilliant, and jog it back. Okay, now, as you can see, it's important that when Coach Reece does his body shape and his body feint, he drops his shoulder to confuse the defender and trick him as if he's going to go to the left, but he's actually going to go to the right. Now, when he comes to the next mannequin, his step over, again, it's important that he exaggerates with his leg to show the defender that he's going to go to the one direction, but he's going to take the ball in a different direction. And then the last one, his rollover, he uses it as quick as he can, and his first touch is away from the defender, and he's past the defenders quickly so that he can go and get as close to the goal as possible. So just to recap this week, we've looked at 1v1 attacking, we looked at a body feint, we looked at a step over, and we also looked at a rollover. Now, it's important that when you perform these techniques, you do it quite quickly so that you can trick the defender and confuse him. And also, once you've done the technique, you go past the defender as quick as you can to get away from him. Now, stay tuned next week because we're going to look at 1v1 defending. So I hope to see you guys next week. Terima kasih Coach Jamie. Sebelum kita akhiri episod keempat sorotan Liga 1MCC, inilah rumusan keseluruhan bagi minggu keempat. Dalam Division 1, PKNS meneruskan kecemerlangan mereka dengan menjadi satu-satunya pasukan yang menang ke semua 8 perlawanan. Soccer Kids MBSA pula masih 2 mata di belakang di tangga kedua. Perbezaan mata antara tempat kedua dan ketiga semakin besar. KB Tunas Rajenda, Jasmine Junior dan PNS BFC semuanya berjaya menaiki anak tangga liga. Eagle Premier FA telah merampas kedudukan teratas dari Sungai Binjai yang jatuh ke tangga keempat. KB Ampang Jaya pula berjaya menaiki liga ke tempat ke-9, manakala Harimau United turun ke tempat ke-6. KB Bakat Muda Ulu Kelang akhirnya dapat menaiki satu tangga, tapi bagi PFKA Batu Caves dan Lestari Junior FC, mereka masih belum memenangi satu perlawanan pun. Sebelum kita mengakhiri rancangan, kita saksikan 5 gol terbaik minggu ini. Keempat telah pun selesai. Adakah pasukan teratas dapat terus selesa? Ataupun pasukan-pasukan di bawah akan memberi kejutan besar dan menyelinap masuk ke suku akhir nanti? Semuanya akan kita tahu dalam masa yang akan datang.
Itu sahaja dari saya, Irwan Shah Saufi. Jumpa lagi.